Menteri waktu beliau mengumumkan proklamasi darurat serta diperkenankan oleh Duli Yang Maha Tuan Agong sehingga 1 Ogos. Artinya tinggal 4 bulan lagi je dah waktunya. Jadi persoalan sekarang ni, apakah selepas 4 bulan ini perintah darurat ini akan diangkat semula? Ini persoalan. Mungkin orang tak ambil tahu, tapi apakah jadah waktu itu akan terlaksana? Bahawa dia janji bahawa sampai bulan 1 Ogos. Kan? Kemudian saya melihat tidak ada mungkin ada pilihan raya umum. Sebab dari kenyataan beliau tadi, beliau kata beliau mahukan masa yang lama. Dalam keadaan begini, persoalan kita, mampukah kerajaan yang ada sekarang ini, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, bertahan apabila siri lompat melompat, beli membeli. Kalau orang, kamu boleh offer orang ni dengan jumlah bayaran, dengan macam-macam, maka pihak yang bertentangan, pembangkang juga mampu melakukannya. Kumpulan daripada Tan Sri Anwar, Dato' Sri Anwar Ibrahim, kumpulan daripada DAP, mereka juga mampu melakukannya kepada mereka-mereka yang melompat itu. Ini keadaannya. Jadi dalam keadaan ini rakyat sebenarnya semakin resah. Kepelbagaian ordinan diwujudkan. Tapi apakah ordinan ini kekal sehingga 1 Ogos? Kalau begitu jadah waktu tinggal 4 bulan je lagi. Kalau 4 bulan lagi, buat apa perlunya diwujudkan ordinan begini? Kerana dengan sendirinya nanti Parlimen akan bersidang. Sebagaimana saya nyatakan, sehingga saat ini belum ada keluar notis daripada setiausaha ataupun daripada speaker Dewan untuk memanggil Dewan Parlimen. Sebab bila Parlimen nak bersidang, dia memerlukan notis selama 28 hari. Hari ini tak ada keluar lagi. Artinya selama 28 hari tak ada lah. So artinya bulan April ni mungkin tidak ada persidangan Parlimen. Dan lepas tu kita akan menghadapi musim bulan puasa, Ramadan. So sebulan lagi, 2 bulan. So lepas raya nanti, apakah akan ada persidangan Parlimen? Ini perlu saya melihat dari segi tempoh jadah waktu. Tadi bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau memerlukan waktu masa lagi, artinya beliau mahu mengenjak sampai kepada jadah waktu pilihan raya itu pada tahun 2023. Dalam keadaan begini, rakyat semakin resah. Selagi Parlimen tidak bersidang, rakyat sudah melihat bahawa keadaan ini macam mana negara kita ditadbirkan, tidak ada check and balance, tidak ada imbang. Jalan terbaik sepatutnya segerakan persidangan Parlimen. Berkali-kali saya katakan, rakyat bukan nak tengok nak menjatuhkan orang. Macam mana kata Tengku Razali lah. Yang Muhammad Mulia Tengku Razali, dia menyatakan bahawa ini bukan soal Tan Sri Muhyiddin. Ini bukan soal Perdana Menteri. Kalau ada pun usul undi tak percaya dan undi kepercayaan apa semua tu, kalau tak ada kau berhentilah, dia kata. Ini masalahnya rakyat. Sebab banyak permasalahan yang sekarang ni berlegar dalam kehidupan rakyat tidak dapat disantuni dan tidak dapat didengari. Menteri-menteri yang ada sekarang ni pun dilihat, rakyat merasakan macam tak disantuni. Maka saya katakan, masalah harga barangan, masalah wang kita ni, macam mana kedudukan ekonomi kita ni, bagaimana nilai ringgit kita ni, meningkat ke menurun ke, bagaimana nilai ekspor kita, macam mana nilai pelaburan. Jadi dalam keadaan sekarang ni bergelut-gelut cerita tak habis. Ceritanya lain tak ada, lompat melompat hanya untuk memastikan aku kekal sebagai Perdana Menteri. Ini tidak baik untuk negara kita. Sepatutnya kena dihentikan. Tak ada keperluan. Kalau mereka nak melompat, kena tanya, kenapa kamu nak join kami? Kenapa? Macam UMNO sekarang ni, kalau ada daripada PBM nak menyertai kembali pada UMNO, kita kena soal, dulu kamu tak nak angkat ni, kenapa? Nak melompat pasal apa? Teruskanlah kamu sebagai wakil rakyat. Ini sepatutnya. Sebab itu memanglah ada orang bercakap tadi, saudara Pok Lan, yang kata Tan Sri Muhyiddin lah orang berkuasa. Betul, kita setuju. Inilah kesilapan yang dilakukan oleh UMNO. Kena terima, UMNO harus menerima hakikat kesilapan mereka lakukan. Kerana bersedia untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin tanpa mengkaji latar belakang. Sedangkan yang Muhammad Mulia Tengku Razali dah awal dah bagi peringatan, dia tak bersetuju. Sepatutnya ditunggukan dulu dalam tempoh seminggu ke, nanti dulu, tarik nafas dulu. Kita bincang satu persatu. Ini tidak. Jadi kegelojohan juga. Kegelojohan pimpinan PAS dan UMNO. Ini kita kena terima hakikat. Macam tak menyempat-nyempat dah. Macam negara nak karam dah waktu itu.
Sedangkan peringkat awalnya UMNO minta supaya diadakan pilihan raya. Itu jangan lupa. Tapi bila istana merasakan dalam keadaan sudah mau datang hadir masalah COVID dan menyerang dunia, ekonomi yang tidak begitu baik, carilah dulu penggantinya. Okey. Tapi macam tak menyempat-nyempat. Akhirnya memilih Tasimuddin tanpa diperhalusi. Sekarang terimalah. Mayang-mayang saya tak mau menyentuh soal perlembagaan, soal dulu yang Maulid Tuan Agong. Ini kuasa baginda adalah tuntas. Tak boleh siapa persoalkan. Nah, jadi bagi saya melihat sebenar-benarnya dalam keadaan kalau benarlah soal melompat ni, saya dengar bahawa saya gelak semalam Tasik Anwar Musa kata ada 8 orang mereka melompat. Saya cuba melihat ini game of the numbers saja ya. Demokrasi, politik is the games of the numbers. Dari segi jumlah, saya sebut perkiraan. Saya kira sekarang ni ada daripada Parti Keadilan yang melompat bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, masuk lagi 3 orang. 11 campur 3 ada 14 orang. Kemudian kalangan ahli UMNO yang melompat ada 16 orang. So di situ ada 30 orang. Ahli Parti Pribumi Bersatu yang asal, sebab dia daripada 12 orang dia pecah 2, dia 6 orang. So 14 campur 16 30 36. Kemudian ada kluster kabinet 9 orang daripada UMNO campur dengan 7 lagi. Okey, jadi 16. Kemudian jumlahnya 52 campur PAS 18, jumlah 70 orang. 70 orang itu dia punya paksi. Sebab itu saya yakin Tasimuddin kalau boleh tidak mahu ada persidangan parlimen. Kerana dari segi puak pembangkang pula Pakatan Harapan, DAP ada 42, PKR dah susun tinggal 30. Jadi PKR 42, 30, DAP ada 42, PAN ada 11. Artinya mereka ada 83. Sedangkan di pihak Perikatan Nasional ada 70. 59 apa semua baki lagi daripada Sarawak dan UMNO, ada ahli parlimen UMNO. Jangan dilupa, daripada UMNO dia dapat 3 orang tu yang semua orang dah tahu. 3 orang tu Datuk Jazlan, Datuk Nazir Aziz, yang Muhammad Malik Tengku Razali ni ketepikan. Tapi bagaimana dengan Datuk Seri Najib? Bagaimana dengan Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi? Bagaimana Susah Agung Barisan Nasional itu Datuk Ahmad Maslan? Tu tak campur lagi Saudara Aziz Rahim, Tekunan dan Datuk Azharina Timbalan Speaker. Sebab beliau pun telah melontarkan rasa kurang senang beliau terhadap pemandulan parlimen katanya. Kemudian bagaimana dengan Datuk Mahathir Khalid? Walaupun jawatan sebagai GSC dan sebagainya, tapi jangan lupa beliau adalah naib Presiden UMNO. Kalau Majlis Tinggi UMNO membuat keputusan, beliau kena akur. Ni tanggal 27 28 Mac ini adalah merupakan D-Day, hari penentu. Kalau perwakilan perbahasan memutuskan waktu itu nak ditarik sokongan, suka tak suka ahli-ahli UMNO kena ikut. Mereka yang menjadi ahli-ahli parlimen kena ikut. Kalau tidak, anda mengkhianati aspirasi ahli akar umbi, aspirasi Perhimpunan Agung UMNO. Saya melihat bahawa di situ ada Datuk Mahathir Khalid, Noh Omar, Datuk Samsul Nasara, Saudara Saha, Saudara Alamin, Bo Mokhtar, Saudara Ahmad Hamzah di Melaka, Datuk Ismail Sabri sendiri sebagai naib presiden. Begitu juga Datuk Ismail. Situ saja dah ada lebih kurang 17. So datanglah 18 orang ke 10 orang ke, ambil daripada DAP, ambil daripada PKR, tidak boleh tidak mampu untuk menyelamatkan. Tidak mampu untuk menyelamatkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab itulah parlimen ini cuba dienjak-enjakkan untuk dialihkan. Jadi ini masalah. Saya menyatakan kadang begini, jika ini matlamat ramai pihak, hendakkan supaya adanya usul itu dan ini. Saya menuntut supaya parlimen itu bersidang bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Saya menuntut keabsahan di parlimen adalah supaya ahli-ahli parlimen dapat menyuarakan suara rakyat. Berkali-kali saya kata, sahabat malam saya tetap akan bercakap soal ini. Anda nak marah, anda nak jemu, terpulang.
Sebab wakil rakyat, mereka adalah suara. Mereka yang akan membawa suara rakyat, yang akan bertanya kepada menteri, yang bertanggungjawab. Dia kata soal harga barangan, soal pendapatan rakyat, soal ekonomi negara, soal keselamatan, soal kedudukan, bagaimana kita menggunakan vaksin dan sebagainya. Apakah sejauh mana vaksin itu benar-benar ampuh untuk memutuskan jaringan COVID. Ini keadaannya. Bagaimana juga dengan hubungan kita dengan negara luar. Saya nampak, bukan saya tak nampak, ada yang masuk dalam wall. Saya tentang apa yang berlaku di Arab Saudi, maka berlaku pemecatan menteri yang mengawal soal haji semua. Banyak orang melawat. Saya tak mau mengulas soal itu kerana bagi saya tidak mempunyai, I don't have the fact, fakta. Saya tak mau menyatakan fakta-fakta yang tak betul. Yang saya suarakan, Parlimen perlu bersidang supaya rakyat nak tahu. Bila Parlimen tak bersidang, maka masalah rakyat dan ekonomi tidak dapat betul. Ini pandangan daripada saudara Empat Kelengking. Bila Parlimen tak bersidang, masalah rakyat dan ekonomi tidak dapat diselesaikan. Sebab Kabinet PN tidak dapat, bukan saja mereka tidak berkebolehan, mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat guidance, tidak ada check and balance, tidak ada imbangan. Sehingga saat ini, keimbangan antara pihak pemerintah, tidak ada siapa nak cek dan tidak ada siapa nak bersuara. Ini keadaannya. Sebab itu kita minta supaya bukan masalah nak jatuhkan sesiapa, tidak sama sekali. Dia nak kekal, so kekal lah. Kalau ada sokongan daripada ahli parlimen, beliau kekal sebagai Perdana Menteri, kekal lah, tak habislah negara ni. Tetapi wakil rakyat boleh bersuara. Ini wakil rakyat dinafikan. Artinya, bila tiada parlimen, sudah ada elemen penafian suara rakyat. Penafian kepada suara rakyat. Sudahlah dengan keadaan kesonsangan dalam berpolitik. Kemudian PAS pun ada dua kem, Datuk. Saya tidak mau bercakap soal PAS ni, sebab dalam PAS, dia masih lagi bersahabat dengan kita. Dalam muafakat nasional. Kita mengharapkan supaya pimpinan PAS sedar. Tapi sifat setengah pimpinan PAS itu berdolak dalih, akhirnya membuatkan yang Muhammad Boleh Tegur Razali fed up. Ini orang lama ni dah fed up, maka terkeluarlah kata-kata yang bukan-bukan. Jadi ini keadaannya. Sebab beliau dah masak dengan percaturan PAS ni. Dan beliau sebagai ahli-ahli parlimen yang paling otai, beliau paling lama dalam ini parlimen. Tak ada siapa pun lagi. Jadi dia tahu. Dan dia tengok nampak ni. Dia suruh tarik, tak nak tarik. Ada pula dia dengar orang ni kata begini, orang ni kata begini. Marahlah dia. Jadi bila kamu menggunakan kemarahan, maka keluarlah kata-kata yang bukan-bukan. Ini masalahnya. Saudara Izam Shah, saya tak mau attack PAS. Sebab kali saya katakan, saya semua bercakap soal ahli parti saya. Biarlah soal PAS itu mereka dengan cara mereka, soal PBM dengan cara mereka. Yang saya mau selar adalah kepimpinan ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Itu kita punya jurisdictions. Kita ada hak untuk bertanya. Sebagai ahli UMNO, dia kena ingat, hak dia dengan kita sama. Bila sampai musim pemilihan, dia sama, equal. Tak ada lebih, tak ada kurang. Jangan ingat kamu jadi menteri itu, kamu mengatasi segala-galanya. No. UMNO, amalan politik UMNO, semua itu sama. Bila sampai musim pemilihan, we are equal. Dan waktu itu saudara kena ingat tahun ini adalah tahun pemilihan. Jadi tak payah kita cerita parti lain lah. UMNO ada berapa camp sekarang? Saudara Abdul Rahman Putra. Nah, saudara cuba nak tanya saya. UMNO tak ada camp. UMNO tak ada camp. Apa yang ada sekarang ni, 1, 2, 3 pemimpin yang sekarang ni cuba untuk menyeberang ke sana menanti supaya dia disingkirkan. Nah, ini masalah bukan camp. Dia kalau camp ini, kalau dia boleh membawa ada pengikutnya, ada 1,000 orang, 2,000 orang, 5,000 orang. Di mana letaknya kemampuan? Saya tahu saudara mengundang seolah camp Datuk Syamuddin, camp Tan Sri Anwar Musa. Buktikan bahawa mereka ada pengikut. Ahli UMNO 37 juta. Jangan lupa, ahli peringkat akar umbi. Yang kita kata camp tu, kalau Tan Sri Anwar Musa ada 1 juta orang. Datuk Zahid Hamidi ada 1 juta. Datuk Syamuddin 1 juta. Bolehlah kita kata ada camp. Ini tak ada. Bila datang hadir mesyuarat Majlis Tinggi, semua satu. Sebab itu saya dengar sendiri kenyataan daripada
ini apa Datuk Ismail Sabri, beliau pun bersetuju. Kerana satu ketika dulu bila mesyuarat Majlis Tinggi ada diadakan, beliau terpaksa menghadiri majlis Angkatan Tentera. So dia diamlah, tak tahu, dia tak dapat mendengar bunyi betul, dia dapat tak laporan. Tapi bila mesyuarat diadakan apa ni, saudara ramai kem lah tu, kem apa benda je kemnya, saudara. Saudara faham ke bila saya kata kem? Kem ni kalau berpuak-puak, mana ada puaknya? Saudara cuba untuk mencetuskan bahawa konon-kononnya UMNO ini sudah berpecah belah. Tak ada. UMNO tetap padu di peringkat akar umbi. Cuma kalau kita rasa tak setuju dengan Presiden, musim pemilihan nanti mereka akan calonkan lah. Kalau nak akan Datuk Anwar Musa, calon Datuk Anwar Musa, tak ada halangan. Bukan sekolah kem. Tapi apa yang berlaku di parti yang lain itu kita tahu, kita malah nak campur. Yang dikata kem contohnya Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. 6 orang bawa sini, 6 orang bawa sini. Akhirnya tersingkir. Itu kem. UMNO tak ada. Setakat hari ini yang ada mereka yang melompat, mereka yang khianat pada perjuangan parti kami. Yang kita lonjakkan mereka sebagai ahli parlimen, menang melompat, jadi katak, jadi berlacak. Itu mereka. Tetapi soalnya jangan soal kita ada kem dan semua. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Kadang-kadang kita bertelanggar. You must agree to disagree lah. Saudara kata begitu, saya kata begini. Saya minta maaf, Saudara Rahman. Bagi saya keadaan sekarang ni, kita harus melihat ke depan. Apakah saudara bersetuju dengan kesonsangan berpolitik yang berlaku pada hari ini? Politik yang cukup sonsang apabila minoriti, orang yang kecil, nak overrule ataupun nak memerintah orang yang lebih ramai lagi. Ini kesonsangan dalam politik, dalam sistem demokrasi di negara kita ini. Amalan demokrasi, majority rule the minority. It's not the minority rule the majority. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.